tulis rasulan minhum, seorang rasul di kalangan kamu juga. Kata mufassirin, ulama tafsir kata Allah Subhanahu wa taala bi rahmatihi wa hikmatihi. Allah hantar rasul ini, Allah utuskan rasul ini dengan rahmatnya. Ini adalah pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Allah utuskan rasul dengan rahmatnya dan hikmahnya. Mana kata kalau Allah tidak utuskan rasul kepada kita pun tak salah Allah. Nah, itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Allah buat kita, ciptakan manusia, dan dia kata ubudullah, kamu kena sembah aku. Cara mana nak sembah? Pandai-pandai kamu sendirilah. Betul ke tak betul, pandai-pandai kamu sendirilah. Cari sendirilah. Rasul ada ke tidak? Sebab nak menunjukkan kepada kita, tak ada. Allah cipta kita, Allah suruh kita sembah dia, dan pandai-pandai sendirilah sembah. Tapi wajib sembah. Panduan rasulnya tak tunjuk ajar, dan rasul pun tidak diutuskan. Salah ke Allah? Kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh menyalahkan Allah walau apa macam sekalipun. Mu'tazilah kata salah, Allah salah. Ketika mana Allah hantar manusia dan suruh amal ibadat kepadanya, kemudian tidak menghantar rasul, orang yang menunjuk cara mana beramal ibadat, maka pada masa itu Allah zalim kepada manusia. Itu akidah Mu'tazilah, dan kita tinggal Mu'tazilah ni. Kerana menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Baik. Kitanya berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipersalahkan walau dengan apa sebab sekalipun. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat adil, yang menjadi masalah silap faham dan kurang faham adalah di pihak kita, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan fasal menyebut tentang sedikit pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita perlu ambil perhatian jugalah. Di tempat kita di Gombak ni sekarang ni, dua benda yang agak tersebar secara meluas. Pertamanya gerakan Wahabi. Kita pun tahu, dan saya tak berapa suka nak sebut Wahabi ni kerana orang marah. Tak, tapinya dia bergerak. Gerakan Wahabiyah ni, fahaman Wahabi ni dia bergerak. Fahaman Wahabi ni saya boleh terima kalau setengah-setengah ustaz menggunakan metod salafi, berpegang kepada ulama-ulama salafi dengan tidak menyalahkan kawan-kawan yang lain dan tidak memecah belahkan perpaduan di kalangan jemaah. Tapi kalau menyalahkan pihak yang lain dan boleh memecah belahkan kesepaduan di kalangan jemaah, yang ni bagi saya yang jahil ini rasa tak betul. Kerana menimbulkan sesuatu perkara yang boleh memperandakan masyarakat awam. Sebab itulah kalau di peringkat JAIS pun sedang menyelidiki ataupun menyiasat yang sedikit alirannya dia bukan Wahabi tapi bawa perangai-perangai itu. Maka kalau saya di Masjid Greenwood, memang kita tidak ambil mereka sebagai penceramah supaya tidak timbul serabut
kepada pengurusan kita. Yang kedua, gerakan yang lebih teruk ialah gerakan Syiah. Gerakan Syiah yang berlaku di Gombak. Sehingga ada anak-anak muda kita yang sanggup pijak Al-Quran. Kerana Al-Quran yang ada ini katanya tidak sempurna. Yang sempurna adalah yang pada imam dia lah, Imam Ali. Jadi ini adalah gerakan Syiah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak pesan ialah sebagai tanggungjawab bersama. Sebab masalah ni disebut kepada saya lah oleh keluarga tu sendiri. Adik dia datang mengadu, dia kata, "Ustaz, abang saya, kawasan Gombak kita ni lah, dekat dengan kita ni. Abang saya tak percaya pada Al-Quran. Dia kata Quran yang ada ni tak sempurna. Dan dia berani pijak Al-Quran kerana Quran yang ada ni adalah Quran yang direka dan Quran yang belum sempurna." Jadi apa yang perlu kita ambil perhatian, kalau sekiranya ada anak-anak kita yang bercakap sedemikian, maka cepat-cepatlah bawa jumpa dengan mana-mana ustaz untuk kaunseling dan perbetulkan balik akidah mereka. Ataupun paling cantik dalam menghadapi masalah ini, sekali-sekala duduk ramai-ramai dengan anak beranak, beri penerangan supaya hati-hati dengan gerakan-gerakan yang ada ini, supaya kita tidak menjadi masalah untuk masa akan datang. Baik. Kemudian kata dia, huwa jalla wa ala bi rahmatihi wa hikmatihi alladhi ba'atha fil arab rasulan min jumlatihim umya masaluhum la yaqra mislahum la yaqra wa la yaktub. Qala al-mufassirun summiya al-arabu ummiyin li'annahum la yaqra'una wa la yaktubun. Faqad ishtaharat fihim al-ummiyah kama qala alaihi salatu wassalam nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu. Al-hadis. Wal hikmatu fi iktisarihi ala zikril ummiyin ma'a annahu rasulun ila kafatil khalqi tashriful arab haitsu udhifa salawatullahi alaihi ilaihim wa kafa bizalika syarafan lil arabi. Kata dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada sebilangan daripada mereka, yakni di kalangan orang Arab yang la naktubu wa la nasib, yang tidak tahu menulis, tidak tahu mengira. Kenapa disebut Nabi ini diutuskan kepada ummiyin di kalangan Arab sahaja, tidak disebut Nabi ini diutuskan kepada semua ummah? Ini kerana lebihnya bangsa Arab, kerana memuliakan bangsa Arab itu sendiri. Sebab itulah dikhususkan ataupun disebut, dikaitkan kepada al-ummiyin minal Arab, golongan-golongan yang ini daripada keturunan Arab. Baik, apa tugas Nabi? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Pengajaran yang dapat kita ambil ialah tugas Nabi yatlu alaihim ayatihi, yakni yaqra alaihim ayatil Quran. Tugas Nabi membaca kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, yuzakkihim, iaitu menyucikan mereka min danasil kufri waz zunub, daripada kotor-kotor kufur dan juga dosa. Menyucikan mereka daripada sifat-sifat perangai, perbuatan, perkataan yang membawa kepada kekufuran, dan juga menyucikan mereka, membersihkan mereka, memberitahu kepada mereka perkataan, perbuatan yang boleh membawa kepada dosa. Yang ketiga, wa yuallimuhumul kitab. Yang ketiga ialah
mengajar mereka apa-apa yang baik, ataupun mengajar mereka segala pengajaran yang ada, segala panduan yang ada daripada Al-Quran dan daripada sunnah yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk Nabi lakukan sesuatu dan ucapkan sesuatu. Tuan-tuan ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat pertama kita mengambil pengajaran daripada ayat ini bahawa kalau sekiranya Allah menyebut segala binatang, segala haiwan, tumbuh-tumbuhan, segala makhluk atas muka bumi ini sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kan pula kamu sebagai manusia yang diberi berbagai-bagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayak-layaknya lah kamu lebih dahulu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, jangan lalai, setiap masa dan ketika bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengajaran daripada ayat yang kedua, iaitu tujuan Nabi diutuskan, kerja Nabi 3 perkara. Yatlu alaihim, baca Al-Quran kepada umat-umat dia, kemudian membersihkan diri, kemudian mengajar. 3 perkara ni juga kita kena ambil: membaca, menyucikan diri, dan mengajar. Ataupun 3 perkara ni, membaca, cari ilmu. Cari ilmu sifat yang mesti ada kepada kita, sentiasa mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu daripada buayan hingga kepada liang lahat. Maknanya kita akan cari ilmu selama-lamanya tanpa ada had. Ini suatu perkara yang mesti ada pada diri kita sebagai seorang Muslim. Dan kelebihan mencari ilmu ini telah disebut dalam beberapa hadis, dan di antaranya Nabi sebut menuntut ilmu sekejap, sesaat menuntut ilmu itu lebih baik daripada kamu solat 1000 rakaat. Dalam hadis targhib dan tarhib, galakan kepada kita untuk menuntut ilmu. Maka kata dia, menuntut ilmu itu lebih baik daripada kamu salat 1000 rakaat. Itu menunjukkan besarnya fadilat menuntut ilmu ini. Dan yatlu alaihim, menuntut ilmu ini perlu ada kepada kita setiap masa dan setiap ketika. Ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenar, daripada mana? Daripada Al-Quran. Ilmu yang ada nilai ialah ilmu Al-Quran, yang lain tak ada nilai. Ilmu daripada Al-Quran ada nilai. Sebab itulah mas kahwin boleh membaca Fatihah. Aku nikahkan kau dengan anak aku, dengan mas kahwinnya engkau mengajar Fatihah kepada anak aku. Boleh mas kahwin ajar Fatihah. Sebab apa? Sebab Fatihah tu ada nilai. Fatihah ada nilai. Tapi kalau lain, pantun ke, nyanyian ke, lagu ke, nasyid ke, lain-lain ni tak ada nilai pada agama. Aku nikahkan kau dengan anak aku, dengan mas kahwinnya mengajar 7 lagu. Tak jadi, kerana tak ada nilai lagu tu. Tidak satu benda yang tak ada nilai pada agama nak dijadikan mas kahwin tu tak boleh. Maka yang bernilai ialah Al-Quran, dan kita mencari ilmu daripada Al-Quran. Mencari ilmu daripada Al-Quran. Membaca Quran tu sendiri tak faham pun dapat dah pahala. Dan kalau faham pula banyak ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Dan ulama telah menterjemahkan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran ini daripada Al-Quran lah.
ulama terjemahkan keluarnya ilmu fiqh, ilmu jenayah, ilmu muamalat, ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu tasawuf dan berbagai-bagai ilmu. Kitanya baca je. Kitanya baca je. Jangan mudah melatah, jangan mudah melawan. Yang terbaru ni ada satu ada satu kes pula. Saya pun tak ingat ustaz ni nama apa. Dia buat kuliah, dia dakwa, dia kata bacaan Barzanji itu adalah syirik. Ni satu hal pula ni. Datang yang baru-baru ni. Bacaan Barzanji itu adalah syirik. Ustaz ni daripada Penang. Kenapa? Kerana dalam Barzanji itu menyebut dan memuji Rasulullah lebih banyak daripada memuji Allah. Maka dia kata berdasarkan kepada kandungan itu bermakna kita memuji Allah, kita memuji Rasulullah lebih daripada memuji Allah, maka syirik. Senang hukum syirik. Tak, senang dia dijatuhkan, menjatuhkan syirik. Jangan cepat membuat hukum yang sebegitu sebelum mengkaji. Kebetulan saya kenal salah seorang ahli majlis fatwa Penang dan tanya dia, Ustaz pernah dengar ke benda ni? Saya baru dengar kat KL. Dia kata dia pun baru dengar juga. Dia pun baru dengar juga di Penang. Ada ustaz yang buat kuliah sebegitu, cumanya aduan bertulis tu tak ada lagi untuk disiasat, dikaji dan dibuat fatwa. Sekarang ni kena fatwa belaka kan. Fatwa makan nasi lemak ni kena dapatkan fatwa dulu, boleh ke tak boleh tak lepas kuliah. Baik, orang berpegang kepada fatwa sekarang. Kemudian wa yuzakkihim, setelah mana kita membaca Al-Quran ataupun setelah mana kita ada ilmu, perkara kedua yang perlu kita lakukan ialah yuzakkihim, bersih diri. Bersih diri. Bersih diri daripada kotor ni semua orang tahulah. Yang dituntut kita sebagai umat Islam bersih diri zahir dan batin. Zahir semua tahu, batin yang jadi masalah. Itu sifat seorang Muslim, kena bersih diri. Baik, bersih diri ni dengan apa? Kembali kepada tadi, bersih diri dengan bertasbih. Bersih diri dengan apa? Kembali kepada sifat Allah tadi. Bersih diri dengan memuji Allah. Bersih diri dengan apa? Bersih diri juga dengan kita mengaku bahawa kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh mencalitkan dosa pada diri kita ataupun dengan sebab perbuatan dan perkataan kita. Dua benda ni tak boleh lari. Wajib pada setiap orang. Dua benda ni sama ada reti ke tak reti ke, dua perkara wajib. Menuntut ilmu dan yang kedua bersih diri. Ini adalah fardu ain pada setiap orang. Tak boleh orang lain nak tanggung, tak boleh orang lain nak buat. Maka setiap kita kena buat. Belajar dan bersih diri. Nak sembahyang kena belajar sembahyang, kita sendiri kena belajar. Tak boleh setiap kali nak sembahyang kena ada orang tunggu sebelah. Angkat takbir, Allah Akbar, rakaat, sujud. Duduk antara dua sujud, orang sebelah you ajar. Tak boleh begitu. Baik, belajar dan bersih diri, dua benda yang wajib pada setiap orang. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajar ataupun menyebarkan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ataupun menyebarkan ilmu-ilmu Allah, memperkembangkan ilmu-ilmu Allah, mengajar tentang Islam. Maka yang ketiga ini diberi pilihan ataupun diberi kelonggaran, diberi kemaafan. Bagi yang mampu mestilah mengajar.
Bagi yang tak mampu, maka cukup dia dua tadi, belajar dan bersih diri. Yang ketiga, menjadi tanggungjawab kepada setengah dan bukan kepada kesemuanya. Ia adalah fardu ain. Tetapi walau macam mana pun, dalam setiap orang mesti ada sifat yang ketiga ini, mengikut tahap-tahap tertentulah. Mengikut tahap-tahap tertentu. Bagi bapa, maka dia perlu ajar perkara-perkara fardu ain yang dia mampu kepada isteri dan anak-anak. Bagi ibu pun begitu juga, mengajar dan menegur. Bagi anak-anak, perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa pahala dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut wa in